Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwish bin Qamar Zaman, nombor matrik A171520, pelajar PBJJ, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membicarakan berkenaan dengan perundangan Islam, berkenaan dengan murtad. Sebelum kita pergi lebih pada jauh, kita kena faham murtad ni adalah isu yang sangat panas di negara kita dan merupakan satu isu yang sensitif. Okey, kita pergi pada takrif murtad. Murtad adalah isim fa'il daripada masdar dia riddah. Irtadda yartaddu irtidadan, yang mana bermaksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kita pergi pula pada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dalam Mughnil Muhtaj disebut iaitu murtad ni adalah memutuskan Islam dengan niat ataupun ucapan kufur atau dengan perbuatan, sama ada dengan perkataannya secara mengejek, mengingkari atau dengan mengiktikadkannya. Okey. Kemudian secara ringkas, secara keseluruhan kita boleh bagi murtad ni adalah apabila seorang Islam dia dengan secara pilihan dia sendiri telah memutuskan untuk keluar, sama ada dengan ucapan, dengan perbuatan atau i'tiqad, atau meragui apa yang telah dimaklumi dalam agama secara darurat. Ma'ulima minad dini bid-darurah, inkaru ma'ulima minad dini bid-darurah. Itu adalah takrifan murtad. Kita pergi pada aspek hukuman, dalam hukuman orang yang meninggalkan Islam ataupun murtad. Dalam Islam telah memperuntukkan hukuman bunuh kepada mereka yang murtad ni, dan adalah beberapa perbezaan pendapat berkenaan dengan dia ni nak perlu bertaubat dulu ke atau ke macam mana. Tapi kita ambil pada asas hadis Nabi SAW disebut dalam sepotong hadis disebut man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Kemudian dalam sepotong hadis juga disebut la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Yang pertama, yang tidak halal darah seorang muslim itu kecuali jika berlaku tiga perkara ni, iaitu pertama, orang yang telah berkahwin kemudian dia berzina, maka kita kena bunuh dia. Kemudian direjam sehingga mati. Kemudian mereka yang dalam jenayah qisas, yakni bunuh dibalas bunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama. Kat situ jelas disebut bahawa orang yang murtad maka hukuman dia adalah bunuh. Tapi dalam pelaksanaan hukuman bunuh dalam murtad ini terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebut, antaranya dalam salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i, orang yang murtad ini akan diminta untuk bertaubat selama 3 hari dulu. Kemudian jika masih enggan, barulah dia akan dihukum bunuh. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahawa perlu diberi peluang sehingga 30 hari. Ada yang dipenjara sehingga seumur hidup, sehinggalah dia bertaubat, barulah dikeluarkan daripada penjara. Begitulah berkaitan dengan hukuman bagi orang yang murtad. Tetapi walau bagaimanapun, hukuman murtad ni masih ada perbezaan pendapat berkenaan dengan status hukuman murtad ni adalah sama ada dia termasuk dalam hukuman hudud ataupun ta'zir. Jadi ada kalangan yang pendapat bahawa hukuman murtad ni termasuk dalam hudud. Cuma dalam mazhab Hanafi disebut hukuman murtad ni tak termasuk dalam hukuman hudud. Dan dia adalah, walaupun dia adalah dalam hadis Nabi SAW, tetapi ianya tidak disebut secara sarih dalam Quran, yang mana Quran sebut kaitan dengan orang yang berzina, orang yang mencuri, disebut secara jelas hukuman hududnya, hukuman had terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi dalam hukuman murtad dalam Al-Quran disebut adalah balasan buruk terhadap mereka yang murtad di hari kiamat nanti. Tapi beberapa ijtihad, termasuk Muaz bin Jabal sendiri, yang ijtihad para sahabat yang membunuh pesalah-pesalah murtad. Tetapi beberapa nukilan daripada para ulama menunjukkan bahawa
murtad ni adalah pendapat majoriti, hukuman bunuh kepada pesalah murtad ini adalah pendapat majoriti ulama, tetapi tidak berstatus sebagai ijma' ulama. Ianya hanyalah majoriti, pendapat majoriti ulama. Sedangkan ijma' adalah satu sumber yang lebih kuat, sumber hukum yang lebih kuat berbanding dengan pendapat majoriti ulama. Walau bagaimanapun, dalam mazhab Syafi'i secara jelas menyebut bahawa murtad adalah kesalahan daripada kesalahan dalam hukuman hudud. Kita pergi pula kepada undang-undang berkaitan murtad di Malaysia. Seperti kita maklum, urusan agama, hal ehwal agama Islam adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri, yang mana Tuanku Sultan di setiap negeri-negeri adalah merupakan ketua bagi agama Islam. Jadi dalam urusan agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Termasuk dalam isu murtad. Dalam isu murtad, dianya merupakan satu isu yang sentiasa mendapat perhatian media ataupun satu isu yang sangat sensitif bagi umat Islam itu sendiri. Dan sehingga kerana dalam isu murtad ni adalah Mahkamah Syariah diberi kuasa yang penuh untuk menentukan status seorang orang yang beragama Islam, seorang yang beragama Islam, sama ada dia itu betul-betul keluar agama Islam ataupun tidak. Maka Mahkamah Syariah berhak untuk tidak mengisytiharkan bagi seorang Islam yang mengisytiharkan diri dia adalah murtad. Maka Mahkamah Syariah berhak untuk tidak mengisytiharkan orang tersebut adalah seorang yang murtad. Seperti kita lihat dalam contoh kes Azlina Jailani. Azlina Jailani ataupun nama Kristiannya selepas itu adalah Lina Joy, yang mana Mahkamah Syariah selepas beberapa tuntutan yang dibuat oleh Azlina Jailani ataupun Lina Joy ni adalah untuk menukar nama contohnya. Permohonan dia minta tukar nama banyak kali kepada Lina Joy ni banyak kali ditolak sehingga akhirnya diterima. Walau bagaimanapun status agamanya dalam kad pengenalan masih tidak dapat ditukar di Jabatan Pendaftaran Negara, memandangkan Mahkamah Syariah tidak mengeluarkan keputusan beliau adalah sebagai seorang Muslim yang telah murtad. Tetapi hukuman murtad di negeri-negeri di Malaysia tertakluk kepada enakmen jenayah syariah, yang mana hanya memperuntukkan 3 dalam paling maksima pun hukuman yang ditetapkan adalah 3 tahun penjara, 6 kali sebatan ataupun RM5,000 denda. Yang mana ianya adalah satu hukuman yang ringan, sedangkan dosa murtad itu adalah satu dosa yang sangat besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika berterusan murtadnya.